Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay, adik-adik, sebelum kita mula, saya nak minta adik-adik untuk duduk gear 1. Gear 1 macam mana? Gear 1 duduk tahiyat awal. Okay, semua duduk gear 1. Duduk dengan kaki ke dengan mulut? Dengan kaki. Okey, ni gear 1. Gear 2. Okey, semua duduk gear 1 dulu. Gear 2, tahiyat akhir. Duduk gear 2. Saya tahu dinding sandar sedap. Saya pernah kuliah kat satu masjid besar. Masjid tu besar, orang dia sikit. Pakcik-pakcik semua bersandar kat belakang. Ada yang bersandar kat dinding. Sikit yang duduk depan ni, sikit yang duduk. Ada seorang pakcik tu daripada mula sampai last bersandar kat dinding. Duduk macam ni, kepala sandar, mulut nganga. Pelan-pelan mata dia pejam. Saya tengah kuliah, dia sandar, dia nganga. Saya habis kuliah, dia nganga. Saya beritahu kat Bilal, dah selesai ni. Bilal pun kata nak qamat ni, nak solat dah ni. Masuk Isyak, nak solat Isyak. Dia duk nganga lagi. Hai, saya kata pakcik tu, bang, tengok pakcik tu. Abang tu pergi. Dek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kali pertama pengalaman orang meninggal dalam kuliah saya. Pakcik tu meninggal. Jadi, siapa nak sandar sila. Ada pula yang meninggal kat sini sekali. Okey deh. Gear 1 duduk antara duduk sujud. Gear 2 duduk tahiyat akhir. Gear 3 duduk bersila. Gear 3 duduk bersila. Duduk mencangkung, duduk menerap, duduk melunjuk, itu gear rosak. Boleh, saya nak dalam kuliah ni tak sampai sejam, tak ada duduk yang lain melainkan 3 jenis duduk ni. Dalam agama ni, sebelum daripada ilmu datangnya adab dulu. Sebelum daripada ilmu datangnya adab. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahumullah,
Nama Imam Syafi'i apa dia? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Nama imam kita Imam Mahdi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam kita Al-Imam Syafi'i. Nama betul imam kita Muhammad bin Idris. Jangan lupa, boleh nah? Siapa guru Imam Syafi'i? Salah seorang ialah Al-Imam Malik ibni Anas. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Imam kepada mazhab Maliki. Antara orang yang cerdik daripada murid Imam Malik, siapa dia? Al-Imam Syafi'i. Antara yang paling memahami kitab Imam Malik yang bernama Muwatta', siapa dia? Imam Syafi'i. Cerdik Imam Syafi'i juga bermula daripada adab. Imam Syafi'i satu orang yang sangat beradab. Dalam kelas dan luar kelas. Adab kita bukan hanya dalam kelas. Dik, kalau dalam kelas tak ada adab, luar kelas lagi hancur adab dia. Kalau dalam kelas tak ada adab, macam mana keadaan luar kelas? Kalau dalam kelas ustaz mengajar pun dia tak mau dengar, agak-agak luar kelas macam mana? Ustaz berjalan, dia berlari lintas ustaz, berpusing ustaz. Ustaz tu berpusing, ustaz tu pun tak tahu aku nak pergi mana tadi. Pelajar langgar, pusing dia. Dek, lepas ni, guru berjalan, mak berjalan, jangan potong. Boleh? Tak tahan ustaz, nak terberak ni kalau tak potong ni, syahid ni. Tercirik ni, ya Allah, tak boleh. Kalau tak tahan, minta izin. Ustaz, saya nak lalu dulu boleh? Saya nak minta izin, jalan depan boleh? Saya tak tahan, saya betul-betul nak terberak. Ini adab. Al-Imam Malik mengajarkan adab kepada setiap daripada pelajar dia. Satu hari Imam Malik datang mengajar. Dan ketika ingin dibacakan hadis-hadis Nabi di depan seluruh para pelajar. Tak ada seorang pun daripada pelajar Imam Malik melainkan akan menumpukan sepenuh perhatian pada Imam Malik. Mula je Imam Malik mengajar, hari itu lain daripada hari yang lain. Muka Imam Malik berubah. Wajah Imam Malik menjadi merah. Dahi Imam Malik dicucuri dengan peluh. Seolah-olah menahan satu kesakitan yang sangat-sangat. Sehinggalah habis daripada kelas. Tak ada satu orang pun tanya Imam Malik, kenapa macam tu? Kenapa berpeluh tu? Apa muka merah tu? Seorang pun tak tanya. Selagi tak ada soalan yang dibuka oleh guru, tak ada seorang pun pelajar tanya. Ini adab. Dek, habis saja kelas, tutup saja kitab. Beberapa orang pelajar Imam Malik telah datang bertemu dengan Imam Malik. Begitu, Imam, kami tengok wajah Imam hari ini lain, berubah. Imam Malik kata, sekejap. Sebelum kalian tanya soalan, tengok dulu belakang aku ni ada apa, belakang aku ni. Dan pelajar-pelajar tadi pergi belakang Imam Malik. Ternyata dalam baju Imam Malik ada seekor kalajengking. Ada seekor kalajengking. Kalajengking dah masuk dalam baju Imam Malik dan dia dah sengat Imam Malik dengan 6 sengatan. Kita kena satu sengat pun berguling dek. 6 kali dah kalajengking tu sengat Imam Malik dan Imam Malik sikit pun tak berganjak daripada kitab, tak berganjak daripada bacaan hadis, tak berganjak daripada kelas ta'alim. Maka pelajar-pelajar tadi kata, wahai Imam, kenapa awal-awal tak suruh kami buang dulu? Imam Malik kata, aku malu nak berganjak. Tatkala aku sedang membacakan sabdaan, perkataan kekasih aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kerana binatang ni aku berganjak. Kata Imam Malik, tak mungkin. Kita solat macam mana, adik? Al-Imam Az-Zahabi sebut dalam kitab Sirah Alamun Nubala. Ada segerombolan satu jemaah keluar bermusafir. Dia sampai ke satu hutan. Mereka penat.
mereka kata ketua, mereka kata kita rehat kat sini, kita rehat, kita tidur kat sini. Maka semua orang pun hampa bedding, hampa alas tidur. Dan mereka tidur melainkan satu orang daripada jemaah tak tidur. Adik-adik bangun qiyamul lail betul? 4 malam dah. Qiyamul lail dalam camp ni ini hanya latihan. Qiyamul lail pukul berapa? Pukul 4 pagi. Pukul 4 ke pukul 5? Okey, pukul 5 qiyamul lail berjemaah, betul? Malam ni sebelum pukul 5 qiyamul lail berjemaah, semua dah bangun sendiri salat malam, boleh? Qiyamul lail bukan hanya program camp. Qiyamul lail ialah program untuk kita sampai mati. Berdua-duaan dengan Allah, bersembang dengan Allah, berhubungan hanya dengan Allah untuk kita sampai mati, kita balik bertemu dengan Allah. Sebelum mula daripada qiyamul lail berjemaah, adik-adik bangun seorang-seorang, hampas sejadah menghadap kiblat, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, pakai minyak wangi, bersuci, angkat takbir Allahu Akbar. Rasalah masa itu Allah sedang berada bersama dengan kita. Allah sedang mendengar doa-doa kita. Allah sedang ingin memberikan apa yang kita minta. Masa itu rasalah kita hanya bersama dengan Allah. Dek, jemaah tadi tidur semua, seorang bangun. Dia solat tahajud. Tengah-tengah dia solat, tiba-tiba diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Sir Alamun Nubala ni, satu ekor singa datang. Singa tu datang menyebabkan yang tidur tadi semua terbangun. Seorang menjerit, singa, singa, yang lain berselerak lari. Ada yang naik pokok, ada yang lari meninggalkan jemaah, tak sempat nak fikir pasal kawan, dah semua fikir pasal diri sendiri. Dalam keadaan kelang kabut, semua berselerak. Hak yang solat tadi masih solat. Yang solat tadi masih solat. Dalam keadaan dia menumpukan sepenuh perhatian dia dalam solat, singa tu datang dekat dia. Kawan-kawan yang panjat pokok semua kata, habislah dia ni. Matilah kena makan singa dia ni. Singa tu pusing dia sekali, pusing dia 2 kali, pusing dia 3 kali. Lepas tu singa tu pergi dan tinggalkan dia. Dia masih dalam solat dia. Sehinggalah dia selesai solat, dia bagi salam. Kawan-kawan semua turun dan berimpun dekat dengan dia. Habis dia bagi salam, kawan-kawan tanya, kamu tak sedar ke tadi singa datang? Kami semua dah lari selamatkan diri sedangkan kamu masih berada dalam solat. Kalau singa tu makan kamu tadi, mati macam mana? Adik-adik, apa lelaki tu jawab? Lelaki tu kata, sesungguhnya aku malu tatkala aku sedang bersama dengan Allah. Aku merasa takut kepada makhluk yang diciptakan oleh dia. Dia malu nak takut kat singa tu kerana di depan dia sekarang ni, bersama dengan dia saat dan ketika ni ialah pencipta singa tu. Siapa dia? Allah. Dek, singa datang pun tak berganjak solat dia. Kita bukan singa, dek. Nyamuk datang kat telinga. Datang balik pula makhluk ni. Tangan bergerak dia, pang, lampang singa tu. Syahid. Meninggal dunia singa tu. Apa nama singa pula? Nyamuk. Kita solat, nyamuk meninggal. Dek, macam mana nak dapat khusyuk ni? Nak dapat khusyuk. Yang pertama sekali, kena hadirkan cinta dalam hati semata-mata kerana Allah. Hati ni siapa punya? Allah punya. Allah Ta'ala bagi kita pinjam ya. Kalau kita bagi kepada selain daripada Allah, maka kita takkan bahagia sampai bila-bila. Kalau kita tak letak dalam hati kita hanya Allah, kita akan takut kepada selain daripada Allah. Dek. Bentuk cinta. Bentuk cinta kepada Allah dalam hati kita. Dek, dulu ada satu orang
pengembala kambing. Ini cerita tamsilan. Pengembala kambing tu, dek, hari-hari kerja dia bawa kambing, pergi dekat belukar, bagi kambing makan, petang bawa balik kambing masuk kandang. Itulah kerja dia hari-hari. Satu hari tu, dek, dia bawa kambing-kambing pergi tepi hutan dekat belukar. Dia pun lepas kambing tu makan. Ada satu pondok, dia duduk dekat dalam pondok tu, dia rehat, dia baring. Sementara nak cukup masa kambing habis makan, dia pun tidur. Takdir Allah, dalam hutan sebelah belukar yang kambing tadi makan, datang 2 ekor harimau. Ibu rimau dengan anak rimau. Ibu rimau tu kata dekat anak rimau, wahai anak aku, nampak tak kambing? Ni makanan kita hari ni. Sekarang ni ikut. Ibu akan ajar kamu macam mana cara nak dapat, nak makan, nak buru kambing ni. Jangan main terajah ya. Yang pertama sekali, tengok dulu mana tuan dia. Yang bahaya bukan kambing, yang bahaya tuan dia. Tuan tadi tidur, sebelah dia ada shotgun. Tahu shotgun? Cang-cang. Sebelah dia ada shotgun. Jadi tuan tadi tidur. Harimau tadi kata ke anak dia, yang pertama sekali cek dulu, tuan dia ada ke tak ada. Sekarang ni line clear. Tuan dia tak ada. Jangan main serbu ya, jangan main serang ya. Takkan dapatnya. Jadi kena fokus. Kena tackle sekor yang paling lemah sekali. Ini kunci kejayaan. Belajar, nak berjaya, fokus, buat satu-satu. Ini kerja sekolah matematik, buat masa bahasa Melayu. La ilaha illallah. Cikgu ngajar bahasa Melayu, dia buat kerja sekolah matematik sebab tak siap. Last sekali kerja sekolah tak siap, bahasa Melayu pun tak faham. Benda yang sepatutnya dia buat masa tu, buat sungguh-sungguh masa tu. Masa main sungguh-sungguh, biar champion betul-betul. Masa belajar sungguh-sungguh, biar cerdik betul-betul. Ini yang dia ajar. Ini orang Islam. Mana pun dia akan buat yang paling baik. Jadi, ibu harimau tadi kata, nampak tak? Kita cari yang mana yang paling lemah sekali, yang senang nak kejar. Nampak anak kambing seekor tu? Hak tu paling lemah sekali, kita kejar yang tu. Anak kambing tu kata, okay mak kejar, saya ikut belakang. Jadi mak harimau tadi kejar anak kambing tadi. Bila kambing-kambing tengok harimau keluar daripada hutan, berselerak kambing-kambing lari. Kambing bila dengar harimau datang, bunyi bising, huru-hara jadi padang. Ibu harimau tadi terekam anak kambing tadi. Dia pijak kepala anak kambing tadi. Dia gigit leher anak kambing tadi. Anak harimau tadi pun datang. Duduk dekat sebelah ibu dia. Pengembala tadi tengah tidur. Dengar riuh rendah kambing tadi, terbangun dia. Tengok. Ya Allah, ada harimau. Dia pun ambil shotgun dia. Dia terus acu dekat harimau tadi. Dia pun tengok. Dia pun tembak. Headshot. Berguling harimau tadi. Berguling. Dia kata, Alhamdulillah. Meninggal pun. Kata, gerak. Nak makan sangat kambing aku. Kan dah mati. Aduh. Ada anak pula harimau ni. Dia dah rasa bersalah. Sebab apa? Dia dah headshot harimau tu. Ibu harimau tu dah meninggal sekarang ni. Anak dia dah yatim piatu. Dia jam. Akhirnya apa yang dia buat? Nak tak nak dia kena jaga anak harimau tu. Dia pengembala kambing ke pengembala harimau? Dia pengembala kambing dia bukan ada kandang harimau, dia ada kandang kambing. Sekarang ni anak harimau tu
Dah tak ada mak, apa nak kena buat? Nak kena jaga. Dia terpaksa bawa balik anak harimau tu ke rumah. Dik, anak harimau comel tak comel? Memang comel lah sebab dia anak. Dah besar, kita pula yang comel. Dia tengok je, comel lah seorang-seorang ni. Hak mana dulu nak pergi ni? Dik. Oh, dia kata tak boleh belah harimau ni kat rumah. Kalau belah harimau ni kat rumah, oi, bahaya dia kata. Akhirnya dia buat apa? Dia buat harimau tu, dia belah dalam kandang kambing. Anak harimau ni, mana tahu apa budak tu? Anak harimau. Dia pun letak dengan anak-anak kambing. Anak harimau tu hari-hari belajar berkawan dengan anak-anak kambing. Anak kambing main tanduk-tanduk kan, belaga-belaga. Dia pun try juga. Dia main tanduk-tanduk juga. Kepala dia bukan keras macam kepala kambing. Setiap kali lawan tanduk dengan anak kambing, kalah. Setiap kali tanduk dengan anak kambing, kalah. Setiap kali tanduk, semua anak kambing kata, alah loser. Dia ni, apa dia ni? Aduh, tak reti, teruk, lemah. Daripada kecil, dia membesar dalam keadaan, dia rasa dia lemah sebab dia kalah dengan anak kambing. Dia tengok anak-anak kambing tu makan rumput. Dia try makan rumput tu. Mula-mula dia gigit rumput. Tak sedap ni. It's not my taste. Tak kena. Tapi sebab hari-hari tengok anak kambing tu makan rumput, dia try hari-hari. Sedap pula lama-lama. Last sekali, harimau tu dah mula makan rumput dah. Dia tengok kambing semua mengebek. Bek. Dia kata, macam mana budak-budak ni buat keluar bunyi gitu? Dia try juga. Dia try tak keluar. Lah kali, practice make perfect. Lama-lama, keluar kambing dah. Boleh mengembek harimau tu. Boleh mengembek last kali harimau tu. Hari berlalu hari, waktu berlalu waktu, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari yang Allah Ta'ala jadikan silih berganti daripada manusia. Anak harimau tadi makin besar dan sekarang dia dah jadi harimau dewasa. Dia dah jadi harimau dewasa. Dan dia rasa dia kambing sebab dia membesar dengan kambing. Hari-hari makan rumput. Hari-hari mengembek. Itulah harimau. Setiap kali pengembala bawa pergi makan dekat belukar tepi hutan, dia pun ikut makan belukar tepi hutan. Kambing-kambing makan rumput belukar, dia makan sekali rumput belukar. This is my favorite food. This is Napier, all the grass is my food now. Kambing-kambing tu dah mula tengok harimau tu pun dah tak takut dah. Sebab harimau pun dah rasa dia kambing. Sehinggalah satu hari pengembala pun bawa dia pergi ke tempat makan biasa dan pengembala kata tak apa, aku tak perlu takut dah, aku tak perlu jaga dah sebab sebelum ni tak ada harimau. Sebelum ni cuma ada kambing. Kalau orang nak curi, orang nampak ada harimau, orang tak berani. Sebab ada harimau kat tengah tu. Jadi pengembala kata, aku dah tak perlu jaga, aku cuma bawa, aku boleh tinggal. Cukup masa aku datang ambil. Maka hari tu pengembala lepaskan kambing tadi dengan harimau tadi dekat belukar tepi hutan. Macam biasa. Tapi kali ni dia tak tunggu kat pondok, dia balik. Hari tu takdir Allah ada seekor harimau lapar. Daripada hutan yang keluar-keluar, harimau tu kata, ini rezeki aku ni. Hari ni banyak kambing. Tengok-tengok, pengembala tak ada. Hari ni memang boleh makan puas-puas. Dia pun tengok yang mana yang paling sesuai, yang paling lemah dia nak kejar. Tiba-tiba nampak kat tengah-tengah tu, what is this? Ada harimau ni kat tengah-tengah kambing. Tak boleh nak brain tu. Dia jadi jam, dia jadi
Apa hal ni? Apa brother tu buat kat tengah-tengah kambing? Kambing tak lari pula. Uish. Dik, harimau tadi dah jam. Harimau tadi kata mesti ada ilmu ni. Dia boleh lepak dengan kambing, kambing tak lari. Lepas tu, dia makan rumput. Ajaib ni. Dik, akhirnya, harimau tadi kata, harimau yang tengah kambing ni must be wrong, something wrong somewhere ni. Mesti ada masalah ni. Dia buat keputusan tak mau tangkap kambing. Sekarang ni aku kena tangkap harimau tu. Aku nak tahu apa masalah dia. Dek, harimau tadi pun serang. Bila dia serang, dek, kambing-kambing tengok harimau datang berselerak lari. Semua kambing lari. Harimau tu lari sekali. Bila harimau tu lari, dia lagi pelik. Apa hal dia lari? Lagi jam dia, dek. Lagi dia kejar-kejar. Last kali dia lompat, dia terkam harimau tu, dia tekan kepala. Weh! Apa hal kau lari? Kau kejar aku lari ya? Aku kejar kambing, yang kau lari kenapa? Aku kambing. Harimau yang tekan kepala tadi kata, kau cakap apa? Weh, kau harimau lah. Aku kambing. Astaghfirullah. Harimau tadi kata, weh, engkau harimau. Engkau makan daging macam aku. Aku makan rumput. Weh, lost identity ni. Engkau makan daging, bukan rumput. Engkau macam aku, harimau mengaum. Aku mengembik. Alamak, dia kata. Macam mana bunyi ni boleh keluar? Dek, makin jam, dek. Harimau tadi kata, wish, aku kalau nak cerita panjang pun, tak guna engkau makan rumput. Kau boleh bunyi kambing pula. Masalah besar ni. Sekarang macam ni lah. Aku tak mau cakap apa. Aku tak mau sembang apa. Sekarang kau ikut aku. Nanti kau makan aku. Engkau rimau lah aku nak makan apa. Kau ikut aku sekarang ni. Dek, harimau yang ingat kambing tadi pun berani-berani ikut harimau lapar tadi. Harimau lapar tu bawa pergi sungai ni. Sampai dekat sungai, harimau lapar tu dia kata, sekarang tengok. Sini. Kau cuba tengok dalam sungai tu. Dulu, mana harimau tengok cermin. Dalam sungai tu nampak bayang-bayang. Harimau tadi kata, yang lapar tadi kata, sekarang kau tengok dekat dalam sungai tu. Kau tengok muka kau. Itu muka kau, itu muka aku. Muka kau macam aku ke macam kambing? Dek, pertama kali lah hidup dia tengok muka dia. Dia kata, muka aku macam kau lah. Kan? Engkau rimau lah, bukan kambing. Engkau makan daging, cuba tengok gigi engkau. Gigi taring tu. Macam gigi aku. Dia pun tengok gigi dia. Lah gigi taring. Apa benda ada rumput? Engkau mengaum lah, bukan mengambil. Sekali kau mengaum, terberak-berak kambing tu. Dek, dekat tepi sungai, harimau lapar tadi terpaksa ajar balik. Harimau kambing tadi mengaum jadi rimau. Hari tu baru dia tahu yang dia rimau rupanya, bukan kambing. Dia rimau rupanya. Dia ada kuku. Sekali dia slash, terkoyak habis daging kambing-kambing. Sekali dia mengaum, bukan kata kambing, tuan-tuan kambing pun lari. Dia lalu saja, orang nampak macam rimau. Bukan nampak rimau, macam rimau pun orang dah takut dah. Inilah
Ini rimau ni. Hari tu, harimau tu baru dia sedar yang dia harimau. Dia kuat, dia ada kuku, dia ada taring, dia ada kekuatan, dia ada kelajuan. Dek, kalaulah masa kecil dulu, dia tahu dia rimau, agak-agak kambing, anak-anak kambing berani kata loser kat dia. Dek, apa ibrah, apa tamsil ni sebenarnya? Adik-adik dengar betul-betul. Tengok muka saya betul-betul. Harimau tadi ialah tamsilan bagi satu orang Islam. Dan kambing tadi ialah orang-orang yang telah mengikut ajaran selain daripada Islam. Dia orang Islam. Dia rimau tadi ialah orang Islam yang mengikut kambing yang merupakan tamsilan bagi orang yang bukan Islam. Apabila dia mengikuti selain daripada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, kekuatan hilang daripada dia. Sehingga dia rasa dia macam orang yang dia ikut. Dengan kesibukan dia sama macam kesibukan ahli dunia, orang kafir. Sehingga kan bila orang kafir kata dia loser, dia kata ya ke, aku ni loser, aku kalah, aku salah, aku tak boleh, aku lemah. Allah. Adik-adik untung tau. Sebab ada dalam program ni. Inilah program untuk menyedarkan balik adik-adik bukan kambing, adik-adik rimau, adik. Adik-adik sedang membesar dengan dunia ni. 8 bilion manusia yang sedang hidup dengan kita. 7 bilion manusia masih kufur dan kafir kepada Allah. Sehingga hari ini orang Islam tak nampak kekuatan dalam Islam. Dia tak nampak kekuatan dalam iman. Dia tak nampak kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Dia mulai ikut cara orang kafir. Sehingga dia kata cara orang kafir ni betul. Cara orang kafir ni bagus. Cara orang kafir ni berjaya. Sehingga akhirnya dia pun jadi lemah macam orang kafir. Setiap daripada kita yang balik kepada Islam, sebenarnya kita sedang balik pada kekuatan asal agama. Kita sedang kembali kepada diri kita yang betul. Nabi mengubah para sahabat daripada kegelapan jahiliah yang lemah kepada kekuatan Islam yang sempurna. Dek, sebab tu tujuan camp ni ialah untuk adik-adik balik-balik. Dulu dek kita pergi camp, dulu saya masih kecil-kecil ada camp motivasi juga, bukan macam ni. Madrasah tak banyak masa tu dek. Kami pergi camp motivasi sekolah hantar. Tahu kena buat apa? Kena berdiri, pegang tangan, ada kertas dekat atas meja. Pegang tangan kawan sebelah. Facilitator buka lagu. Nyanyi lagu tu. Dik, adik-adik punya otak ni fresh tau. Apa yang masuk, hak tu lama akan kekal. Itu yang tak hilang tu. Kami kena berdiri dik, nyanyi lagu kat dalam kertas tu. Pegang tangan kawan. Kita pun muzik dah buka, Faisy suruh nyanyi. Lean on me when I'm not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till you gonna need somebody to lean on. Oh, potong angkat tangan. Ya Allah, tepuk apa? Astagfirullahaladzim. Dek, salah majlis ni. Yang pergi tepuk apa? Dek, kami kena nyanyi lagu tu tak pasal-pasal. Masa tu, English pun tak apa bagus. Ayat pun tak apa nak faham. Tapi sebab Faisy guru suruh nyanyi, kita nyanyi. Apa makna lagu tu? Lagu pun salah. Macam mana hidup nak betul? Dalam lagu tu dia kata apa? Lean on me, bersandar pada aku. When you're not strong, bila kamu tak kuat, I'll be your friend. Aku akan jadi kawan kamu. I'll help you carry on. Aku akan bantu kamu untuk teruskan perjalanan ni. Untuk it won't be long. Tak lama lagi dah.
still gonna need. Sehinggalah kamu perlukan somebody to lean on. Orang lain pula untuk sandar. Astaghfirullah. Dik, sampai bila kita nak kuat bila kita bersandar pada makhluk yang lemah? Selain daripada Allah, semua makhluk, semua lemah. Semua tak ada kuasa dan tak boleh buat apa-apa. Sandaran kita hanya pada siapa? Dek, masa tu Abdullah bin Mas'ud. Minta maaf dek, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adik ingat nama ni betul-betul? Nama sahabat tu siapa? Abdullah bin Abbas. Saya nak adik-adik ulang nama ni ikut saya boleh? Ambil berkat, sebut nama para sahabat. Nama sahabat tadi Abdullah. Ikut-ikut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Sebab bapa dia sahabat, dia pun sahabat. Bapa dia Al-Abbas, bapa saudara Nabi, dia sepupu Nabi. Al-Abbas ialah bapa saudara Nabi, Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi. Tapi umur dia dengan Nabi jauh. Satu hari, Nabi bawa Abdullah bin Abbas naik unta. Nabi bawa dia bonceng. Masa tu umur dia 7 tahun. Dalam kem ni ada siapa-siapa umur 7 tahun? Tak ada. 8 tahun. 8 tahun ada? Okay, 9 tahun. 10 tahun. 11 tahun. 12 tahun. 13 tahun. 14 tahun. 15 tahun. Dah confused dah. 15 ke 16? 17 tahun. 18 tahun. 19 tahun. 10 tahun. Angkat tangan. Dek, Abdullah bin Abbas masa tu umur dia berapa tahun? 7 tahun. Bonceng belakang Nabi SAW. Unta naik dia bukan macam naik motor. Saya ingat naik unta nak setting trot lagi susah kot daripada kuda. Dek, unta bila naik badan bergegar. Jadi Abdullah bin Abbas duduk kat belakang. Dada dia, perut dia berlaga dengan belakang Nabi SAW. Jadi Nabi pusing belakang. Nabi kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Dek, berapa tahun umur Abdullah bin Abbas? 7 tahun. Bayangkan 7 tahun diberikan nasihat yang cukup hebat oleh Nabi. Nabi ajar Abdullah bin Abbas yang berumur 7 tahun tentang iman dan hakikat takdir. Adik dengar betul-betul. Yang pergi jentik telinga kawan tu buat apa? Abdullah bin Abbas. Nabi tengok dia dan Nabi kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah kamu Allah, Allah akan jaga kamu. Yang pertama, jaga Allah, Allah jaga kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah akan hadir dalam setiap keputusan kamu. Kamu nak buat keputusan apa-apa pun, kamu akan teringat apa yang Allah kata pada saya kalau saya buat macam ni. Kalau saya tengking mak saya, apa Allah kata? Kalau saya cakap derah-derah dengan ustaz saya, apa Allah kata? Kalau saya buat benda macam ni, melawan cakap apa Allah kata? Kalau kita jaga Allah, Allah akan hadir dalam setiap keputusan kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga, kalau nak minta tolong, minta tolong. Kalau nak minta pada Allah. Siapa yang lapar angkat tangan. Ya Allah, lapar ya Allah, bagi makanan. Kita minta ke Allah, kita minta ke mak? Boleh mulai hari ni, dek.
Ada masalah, ambil wuduk 2 rakaat. Kita belajar solat panjang-panjang, lama-lama, banyak-banyak kat camp ni untuk apa? Bukan untuk habis camp. Khalas, alhamdulillah. Dah banyak dah. Dah selesai banyak dah. Tak payah dah kot. Tadi dah banyak dah. Dekat camp tu seminggu dah banyak dah. Balik rumah tak payah. Dek, ini training dek. Bukan habis sini habis dah. Habis sini, bawa yang dekat sini, semua balik rumah. Supaya setiap amalan yang kita bermula kat sini, berakhirnya mati. Boleh? Dek. Yang keempat, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong dekat Allah. Nabi ajar anak kecil ni bersandar pada Allah. Dek, sebelum saya terus dengan nasihat dia yang selanjutnya, saya nak tanya adik-adik semua. Nabi SAW, Allah, tak tengok jam Ustaz. Nabi SAW pernah tengok muka ayah Nabi tak? Siapa nama ayah Nabi? Bin Abdul Muttalib. Jangan confuse dek nah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, jangan salah. Ada orang Abdullah bin Abu Talib. Abu Talib siapa? Pakcik Nabi. Abdul Muttalib atuk Nabi. Dek, Nabi SAW, bapa dia bernama Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan mak Nabi masa umur Abdullah 18 tahun. Umur ibu Nabi Siti Aminah binti Wahab umur 15 tahun. Dua-dua muda lagi. Dan kebiasaan orang Arab ialah bersafar, berkelana ke Syam untuk berniaga. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib lepas menikah saja dengan Siti Aminah, dia telah ikut kafilah dagang pergi ke Syam. Buat apa? Berniaga. Masa tu isteri Abdullah, Siti Aminah, ibu Nabi, sedang mengandungkan Nabi 2 bulan dalam kandungan. Dan Abdullah pergi ke Syam berniaga, balik daripada Syam singgah ke Madinah. Sampai di Madinah ada satu kampung nama dia Nabirah Al-Judi. Kampung Nabirah sekarang ni dibina Masjid Nabawi. Di situ ada rumah satu orang ketua Bani Najjar yang merupakan juga atuk kepada Abdullah. Atuk apa nama ayah Abdullah nama? Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib nama? Hashim. Hashim kahwin dengan Salma binti Amr, anak ketua kabilah Khazraj daripada Bani Najjar. Maka mereka ada rumah di Nabirah Al-Judi. Abdul Muttalib atuk Nabi lahir dalam rumah tu. Abdul Muttalib lahir di Madinah dan dibawa berpindah ke Mekah oleh pakcik Abdul Muttalib yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib. Nama Abdul Muttalib bukan Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib Syaibah. Nama betul atuk Nabi Syaibah bin Hashim. Jadi Abdullah bila balik daripada Syam, dia rasa tak sihat, tak sedap badan, maka dia singgah kat rumah siapa tadi? Rumah atuk dia, nenek dia, Salma binti Amr. Dan dia tak apa sihat, akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal Abdullah di mana? Di Madinah. Masa tu Nabi dah lahir belum, Nek? Nabi belum lahir. Ketika Abdullah wafat di kota Madinah, Nabi belum lahir lagi. Berita kewafatan Abdullah telah sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Aminah yang menyebabkan mereka begitu sedih. Hari kelahiran makin dekat.
anak yang akan lahir yatim. Dek, kalau malam tahun baru ni, biasanya dekat Padang Merdeka ada apa? Ada bunga api, betul? Bunga api, berdentum-dentum. Sebab kita nak sambut tahun baru. Nabi lahir. Ada satu qasidah, biasa dengar tak? Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Pernah dengar tak? Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Dek, lagu ni tajuk dia Kisah Sang Rasul. Apa yang diceritakan tentang lagu ni? Sebelum saya cerita, adik-adik jangan sandar kat dinding. Macam mana boleh pakat kat dinding tu? Dek, tengok muka saya. Mungkin malam ni malam terakhir tengok muka ni. Sama ada adik meninggal dulu, saya meninggal kemudian, ataupun saya meninggal kemudian, adik-adik meninggal dulu. Macam sama Dek, tengok saya fokus. Mungkin apa yang saya cerita pada malam ni, ada cerita dalam buku, mungkin adik-adik tak baca dan tak rasa macam tu. Saya gabungkan beberapa riwayat kepada satu kisah supaya kita nampak ganjaran tu, gambaran tu. Paling teruk, gear 3. Itu gear rosak, itu main kad. Paling teruk gear 3. Paling baik gear 1. Dek, malam kelahiran Nabi diceritakan dalam syair ni. Malam tu seluruh bumi gembira. Seluruh langit cemburu. Sebab Nabi lahir kat langit ke kat bumi? Nabi lahir kat bumi. Bumi begitu bahagia dengan lahirnya manusia mulia. Bumi begitu cemburu kerana tempat lahir baginda bukan kat sana. Hari kelahiran tu diceritakan langit terang bercahaya. Seolah-olah menantikan kelahiran manusia yang paling mulia yang akan mengubah seluruh dunia. Kelahiran Nabi disebut juga, adik-adik baca tak? Dengar lagu Raihan. Terpadam api biara majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi, mekar diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim. Pernah dengar lagu tu? Malam Nabi lahir, apa yang berlaku pertama sekali? Allah kata, Nabi pernah diceritakan suasana api yang mana penganut agama Majusi, orang-orang Parsi yang tak pernah padam ratusan tahun, malam tu padam. Istana Parsi yang tak pernah runtuh, yang dibangga-banggakan, diretakkan dan dirobohkan oleh Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu kelahiran lelaki yang akan memadamkan kejahilan dunia dan akan meruntuhkan kebatilan demi kebatilan. Lelaki ini akan lahir dan akan disambut oleh dunia. Lahirnya Nabi dalam keadaan bersujud, dalam keadaan bertasyahud, dalam keadaan berkhitan, dah bersunat siap dah. Dalam keadaan dah siap terputus tali pusat. Kita lahir tali pusat, putuskah tali pusat sambung lagi dengan mak? Siapa ingat? Memang tak ingat. Sebab tak ada kena-mengena. Masa tu nurse yang buat kerja. Lahirnya kita. Apa yang mula-mula kita buat? Menangis. Sebab
Nurse tu babak untuk dia. Pam. Dia pun menangis. Weh, tangisan kita mengembirakan ibu bapa. Kita menangis, mak kita seronok. Nabi lahir tanpa tangisan. Keluar satu orang manusia dalam keadaan bertasyahud. Begitu keluarnya disambut oleh satu orang wanita yang bernama Asy-Syifa. Asy-Syifa radhiyallahu anha, ibu kepada Sayyidina Abdurrahman ibn al-Auf. Daripada rahim satu orang wanita yang bernama Aminah. Kemudian disusukan oleh wanita yang bernama Halimah. Beliau, baginda adalah anak kepada lelaki yang bernama Abdullah. Dik, kebetulan ke semua tu? Anak kepada hamba Allah. Lahir daripada perut yang aman, Aminah. Disambut oleh Asy-Syifa, penyembuh. Dan disusu oleh Halimah, yakni yang halim, yang begitu lunak, penyabar, yang begitu baik keadaannya. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu satu orang lelaki yang paling sempurna sedang diutuskan untuk manusia, tetapi lahirnya Nabi tanpa bapa dan tak pernah tengok sekalipun bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan. Adik, siapa orang paling gembira bila Nabi lahir? Antara orang paling gembira siapa dia? Siapa? Atuk Nabi Abdul Muttalib. Ada lagi seorang. Dia sangat gembira dengan kelahiran Nabi. Dialah Abu Lahab. Abu Lahab, that guy. Bukan menyusahkan Nabi ke? Bukan benci Nabi, memusahkan Nabi ke? Hari Nabi lahir, dia orang yang sangat gembira. Dia isytihar cuti berseluruh kota Mekah. Hari Isnin, 12 Rabiul Awal, cuti umum kota Mekah. Semua cuti kerana kelahiran bayi ni. Bukan setakat tu, disembelih unta, dibuat kenduri, dijamu makan semua. Allah. Betapa gembira Abu Lahab dengan kelahiran Nabi. Tak cukup macam tu. Nabi kita makin membesar, Abu Lahab makin gembira. Begitu dia mencintai, menyayangi anak saudara dia. Sehingga Nabi bernikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihissalam. Nabi dapat anak Qasim. Nabi digelar Abul Qasim. Qasim meninggal dunia. Nabi dapat anak Zainab radhiyallahu anha. Nabi dapat anak Ruqayyah radhiyallahu anha. Nabi dapat anak Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Nabi dapat anak Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Berapa orang anak Nabi dengan Siti Khadijah? 6. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Abdullah. 6 orang anak Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Ruqayyah membesar, Ummu Kalthum membesar, Abu Talib seronok. Abu Talib telah nikahkan 2 anak dia dengan 2 anak Nabi. Siapa dia? Utsbah bin Abu Lahab dengan Sayyidatuna Ruqayyah binti Muhammad. Utaibah bin Abu Lahab dengan Ummu Kalthum bin Muhammad. Tadi dia cuma bapa saudara, sekarang dia dah jadi bisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang tak sayang? Sayang ni. Bukan setakat tu, bila Nabi lahir saja, hari kelahiran Nabi, dia bagi hamba dia Suwaibah untuk menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Sayyidatuna Halimatun Sa'diyah datang. Dek, menjadi kebiasaan orang-orang daripada kampung Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk cari anak susuan. Satu rombongan kampung Bani Sa'ad datang. Bukan dekat, dek. Bani Sa'ad, kampung dia daripada Mekah lebih kurang 170 km. Masa tu bukan ada superbike. Masa tu belum ada Velfire Alphard. Masa tu belum ada flight. Masa tu belum ada highway. Masa tu cuma ada kuda, unta, keldai. Berapa maksimum speed? Kalau dah gerak dengan ramai-ramai bukan boleh gelap. Kalau dah ramai-ramai bergerak dengan keldai, dengan barang-barang, tak laju, jalan slow. Dan Allah jadikan antara yang paling lambat sekali, siapa dia? Halimatun Sa'diyah. Dia bergerak paling lambat sekali. Keldai dia paling slow, unta dia paling kurus.
Sehingga kabilah dia kata, wahai Halimah, kamu ni dah melambatkan kami. Akhirnya mereka laju-laju tinggalkan dia. Mereka sampai dulu di Mekah, mereka ambil semua anak-anak yang lahir di Mekah untuk dijadikan anak susuan. Orang-orang kaya, anak-anak sudah semua dah diambil. Halimah sampai. Yang tinggal siapa? Rasulullah. Kaya ke miskin? Anak yatim. Bapa tak ada. Halimatun Sa'diyah tanya, kata Abdul Muttalib, di sini tak ada siapa-siapa melainkan anak yatim ni ya. Halimatun Sa'diyah kata, sekejap, nanti. Dia pergi cari rumah lain dulu. Tak ada juga dia mesyuarat dengan suami dia. Wahai abang, kalau kita tak ambil anak ni, kita balik tangan kosong. Apa orang kata nanti? Kita ambil je lah. Akhirnya patah balik kat rumah Nabi SAW. Bertemu dengan Sayyidatuna Aminah, akhirnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Halimatun Sa'diyah tengok saja Nabi, tengok saja bayi itu, terus jatuh cinta. Ya Allah, comelnya anak ni. Terus hati dia mencintai Nabi SAW. Dia pegang Nabi, terus dia letakkan di tempat susu. Yang sebelum ni susu Siti Halimah pun tak banyak. Diletakkan saja Nabi. Nabi mula hisap susu. Seolah-olah daripada khazanah Allah, susu tadi mula penuh dan banyak. Dan melimpah-limpah daripada tempat susunya Halimatun Sa'diyah. Kata Halimah, anak ni berkat ni. Selesai Nabi dah kenyang sebelah kanan, dia nak tukar pergi belah kiri pula. Bila pergi belah kiri, Nabi alihkan mulut Nabi. Nabi tak buka mulut Nabi. Nabi tak mau minum susu tu. Seolah-olah Nabi nak bagi peluang, nak bagi tahu, hak yang sebelah ni bukan aku punya. Hak yang sebelah ni adik-beradik susuan yang lain punya. Anak Halimatun Sa'diyah pun bayi lagi masa tu. Hak yang sebelah sini, anak Halimah punya. Yang sebelah sini, Nabi punya. Kecil-kecil lagi Nabi SAW dah tunjuk akhlak yang macam ni. Dek, Halimah pun buat keputusan bawa Nabi SAW balik ke kampung Bani Sa'ad. Diletakkan Nabi bersama dengan dia di atas keldai. Dekat saja Nabi dengan unta tadi, tiba-tiba unta tadi punya susu pun dah mula banyak. Menitik-nitik keluar air susu daripada tempat susu unta tadi. Subhanallah, Masya Allah. Berkatnya anak ni. Maka mereka pun mulakan perjalanan balik. Unta yang tadi kurus, sekarang makin gemuk. Keldai yang tadi lambat, sekarang dah mula laju. Potong semua unta-unta lain. Potong semua keldai-keldai lain. Sehingga kan kafilah tu kata, wahai Halimah, pelanlah sikit, laju sangat ni. Dulu masa nak datang, kamu makin lambat, susahkan kami. Hari ni nak balik, kamu laju, penat kami. Allah, berkatnya Nabi SAW ni. Sampailah di kampung Bani Sa'ad, menyusu dengan Halimatun Sa'diyah berapa lama? 2 tahun. Selesai menyusu 2 tahun, Halimatun Sa'diyah sayang sangat kat Nabi. Tak hantar Nabi balik dekat ibu dia Siti Aminah. Masih lagi letak Nabi dekat mana? Dekat kampung Bani Sa'ad. Bermain lagi dengan anak susuan yang lain. Bermain lagi dengan anak-anak Halimatun Sa'diyah. Kambing-kambing makin banyak. Pohon-pohon, tanam-tanaman makin segar. Kerana keberkatannya Nabi SAW. Dek, sehinggalah masa tu umur Nabi 4 tahun. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti menceritakan, tengah-tengah Nabi sibuk bermain dengan saudara-saudara susuan Nabi, tiba-tiba datang 2 orang lelaki. 2 lelaki tadi datang dekat-dekat dengan budak-budak ramai-ramai. Tiba-tiba dia pegang Nabi, dia tarik Nabi, dia angkat Nabi. Anak-anak susuan yang lain semua dah risau dah. Berlari, yang ada yang pergi tengok, ada yang berlari balik bagi tahu dekat Halimatun Sa'diyah. Ternyata 2 lelaki tadi telah ambil Nabi kita SAW. Dibelah dada Nabi SAW. Dicuci hati Nabi SAW. Dijahit balik dada tu. Kemudian dibiarkan balik budak tu kembali ke rumah. Halimatun Sa'diyah dah risau. Nabi cerita apa yang jadi. Dan Halimatun Sa'diyah kata, kita anak ni kita tak boleh simpan lama-lama dah kat sini ni. Anak ni bukan anak biasa-biasa. Anak ni anak yang sangat luar biasa. Kita kena hantar balik dekat mak dia. Bagi mak dia jaga. Umur Nabi masa tu berapa tahun? 4 tahun. Dek, maka dihantarlah Nabi balik ke mana? Ke Mekah duduk dengan ibu Nabi. Umur 4 tahun,
umur 5 tahun, sampailah umur Nabi 6 tahun. Nabi menjadi sangat bijak. Nabi ialah budak yang sangat cerdik. Cuma setiap kali Nabi keluar dengan kawan-kawan, kadang-kadang kawan-kawan pegang tangan ayah. Kadang-kadang kawan-kawan peluk, didukung oleh ayah. Nabi tak ada ayah. Kadang-kadang Nabi balik tanya dekat ibu Nabi Siti Aminah, Ummi, ainal abi? Ayah, saya mana mak? Macam mana agak-agak Siti Aminah nak jawab soalan anak kecil ni? Siti Aminah akhirnya kata, wahai anakku, jom ikut mak. Daripada Mekah, Nabi dibawa pergi mana? Madinah. Buat apa? Balik kampung. Ziarah kubur, yakni makamnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sampai Sayyidina Birah al-Judi masuk jadi dalam rumah Salma binti Amr, di rumah Adi an-Najjar. Di situ ada satu kubur, yang mana itulah kuburnya bapa Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu Nabi duduk di situ menangis. Nabi tanya ibu Nabi, mak, kubur siapa ni? Nabi diberitahu oleh Siti Aminah, wahai anakku, inilah kubur ayah kamu Abdullah. Bercucuran air mata Nabi SAW. Rindu dekat bapa Nabi. Rindu dekat bapa Nabi. Tak pernah tengok ayah Nabi walaupun sekali dalam hidup Nabi. Betapa Nabi mencintai, menginginkan kecintaan kasih seorang ayah. Adik-adik semua masih ada ayah. Ada mungkin yang dah tak ada ayah. Hari ni apa yang kita buat dengan ayah-ayah kita? Kadang-kadang kita cakap tinggi suara macam dia bukan ayah kita. Kadang-kadang kita layan dia lagi teruk pada kawan kita. Dik, ayah kita bukan kita punya, Allah punya. Kita salam dengan dia, genggam tangan dia, genggam mantu pun Allah punya. Bila-bila masa, bila Allah inginkan, Allah boleh ambil dia, tinggalkan adik-adik semua. Mungkin boleh jadi, wal'ayadzubillah min zalik, moga Allah tak timpakan ujian ni pada kita. Mungkin boleh jadi, adik balik kejap lagi, dia dah tak ada dah. Bila-bila Allah boleh ambil dia. Ayah kita bukan kita punya, Allah punya. Dek, berapa lama Siti Aminah duduk dekat Madinah dengan Nabi? Dalam riwayat kata sebulan. Kerana begitu Nabi mencintai bapaknya. Sebulan duduk di Madinah. Dapat tengok kubur pun dapat rasa lunas dah cinta. Tengok kubur pun tak apalah. Lepas sebulan, ibu Nabi pun bawa pergi mana? Bawa balik Mekah balik. Lalu mana? Satu kawasan nama dia Abwa. Abwa ni tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Sampai hari ni Abwa tak ada apa. Padang pasir, ada kampung lah sikit. Kalau ada petrol station kami pergi hari tu, dia punya pump pun sengit lah. Ini Al-Abwa. Dek, sampai kat situ kawasan bukit. Kafilah sampai dekat atas bukit. Tiba-tiba ibu Nabi rebah. Siti Aminah rebah. Keluar peluh dekat dahi. Bergoleng ke kanan ke kiri seolah-olah menahan kesakitan. Apa Nabi yang kecil yang umur 6 tahun boleh buat? Nabi bukan doktor. Nabi tak tahu macam mana nak berubat. Nabi sedih. Nabi sakit tengok ibu Nabi sakit. Kita kalau tengok mak kita demam, dek, macam mana perasaan kita? Kita tengok mak kita demam, kadang-kadang kita yang tak tahan. Kesian dekat dia. Hari-hari masak kat kita. Hari-hari buat kerja rumah untuk kita. Hari-hari kejut bangunkan kita. Hari-hari bersusah untuk kita. Sakit dia. Kesian kita. Nabi tengok ibu Nabi sakit, apa Nabi buat? Nabi pergi dekat dengan ibu Nabi. Ibu Nabi kata, wahai anakku, dengar apa ibu nak cakap. Kullu hayyi mayyit wa kullu jadidin bal. Semua yang muda pasti akan tua. Semua yang hidup pasti akan mati. Seolah-olah Siti Aminah mengetahui itu saat akhir. Dia akan meninggalkan dunia ni. Takdir Allah, nyawa beliau dicabut dan akhirnya Siti Aminah mati di tengah-tengah jalan. Di antara Mekah dan Madinah. Dek, Allah boleh buat tak Siti Aminah mati kat Madinah? Kalau Siti Aminah mati kat Madinah kan senang. Ada adik-beradik nak urus kat sana. Boleh tak Allah buat Siti Aminah mati kat Mekah? Bila dah sampai? Boleh. Ramai juga adik-beradik nak urus kat sana. Tapi Allah sengaja jadikan kisah ni untuk kita faham. Dek, susah payah Nabi. Nabi rasa sejak Nabi kecil lagi. Air mata yang keluar daripada mata Nabi mengalir sejak daripada Nabi kecil lagi. Siti Aminah rebah
dalam keadaan meninggal dunia di tengah-tengah tempat yang tak ada apa-apa. Al-abwa. Nabi tengok ibu Nabi kena ke bumi. Ibu Nabi ditanam. Masa tu ada pembantu Nabi, nama dia Sayyidatuna Barakah. Ataupun kita panggil dia Ummu Aiman. Barakah masa tu umur dia sekitar 16 tahun. Minta maaf, sekitar 17 tahun. Beza dia dengan Nabi umur dalam 11 tahun. Umur Barakah lebih kurang 17 tahun. Nabi masa tu lebih kurang 6 tahun. Bila Nabi lihat mak Nabi meninggal, air mata mula menitik daripada mata Nabi. Barakah pegang tangan Nabi. Selesai saja dikebumikan, Barakah tarik Nabi nak balik ke Mekah. Tapi baru je turun bukit. Belum mana-mana lagi, baru turun bukit. Nabi rentap tangan Barakah. Nabi lepaskan tangan Barakah. Nabi lari balik naik atas bukit. Nabi panjat balik bukit. Nabi pergi kat kubur mak Nabi. Nabi rebah. Nabi peluk kubur tu. Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia. Kenapa mak pergi dan tinggalkan saya? Nabi menangis. Umur Nabi 6 tahun. Allah ambil ayah Nabi. Allah ambil mak Nabi. Nabi peluk, menangis. Air mata bercucuran, menitis ke bumi. Air mata yang mulia berguguran, menitis ke kubur ibu Nabi yang tercinta. Nabi bangun daripada kubur. Nabi berlari dekat Barakah. Nabi peluk Barakah. Nabi kata, ya Barakah, anti ummi ba'da ummi. Wahai Barakah, sekarang ni kamu ibu aku lepas ibu aku. Kamu ibu aku lepas ibu aku. Dek, menjak hari itu Nabi tak pernah berpisah dengan Barakah. Dia jaga Nabi daripada kecil sehinggalah sampai ke Mekah. Nabi SAW diberikan kepada atuk Nabi. Umur Nabi masa itu 6 tahun. Abdul Muttalib ada 14 orang anak. Abdul Muttalib ada 14 orang anak. Anak-anak Abdul Muttalib tak berani nak dekat dengan Abdul Muttalib sebab Abdul Muttalib ni garang orangnya. Abdul Muttalib ni garang. Kita punya bapak kadang-kadang garang. Sikit-sikit, ini tak boleh, itu tak boleh, ini jangan, itu jangan. Geram kita kadang-kadang. Dia rotan kita sebab dia benci ke sebab apa? Dia guna tali pinggang lipas kadang-kadang sebab dia sayang kat kita. Dia nak jadikan kita satu orang yang dekat dengan Allah, yang hidup dengan betul, bukan jadi orang yang hidup dengan nafsu dan buat suka hati. Dek, Abdul Muttalib garang. Tapi kalau dengan cucu, tak garang. Kita kalau dengan bapak, biasa bapak garang kan? Atuk macam mana? Atuk sempoi kan? Atuk sempoi kan? Hak bapak kata tak boleh, atuk semua boleh. Ni semua tak boleh. Bapak kata ni ropok tak boleh. Gula-gula tak boleh. Chewing gum tak boleh. Semua tak boleh. Dengan atuk masuk A7E tu, nak ambil apa pun. Atuk belanja. Dia masuk ambil supering tu. Dah lah supering tu haram kat rumah. Mak cukup pantang nampak supering. Balik sekolah baju warna oren. Oren baju. Baju dia tak apa. Dengan baju adik-adik dia oren. Dengan baju kawan-kawan oren. Dia punya supering. Masya Allah. Atuk bawa pergi 7E. Dia beli supering yang besar. Naik motor balik surau dengan atuk. Berdiri belakang. Buat macam skateboard. Pegang bahu atuk. Supering penuh tangan. 5. Makan macam ni. Sebelah tangan pegang serban atuk. This is my world. This is my world. I'm coming my world. Lain macam. Sampai depan rumah, ayah tunggu depan dengan tali pinggang. Turun. Jam dia. Nak turun ke? Tak turun. Nak turun ke? Tak turun. Sekarang ni, tak ada benteng lain melainkan atuk dia. Atuk, meninggal saya, atuk. Meninggal. Atuk dia kata, relax. Masya Allah. Tengok atuk steady tak? Bapak dia kata, ayah, serahkan anak tu pada saya. Macam gangster. Dek, ayah atuk kata, biarlah cucu aku ni. Ayah, dulu masa saya kecil, semua ni tak boleh. Itu kau dulu. Ini cucu aku. Dah. Kau masuk.
Kita tengok, yes! Berlindung di belakang atuk. Dia tak tahu. Balik kampung, sehari je. Meninggal lagi 6 hari. Dek, ini atuk dengan cucu, dek. Macam ni. Atuk dengan cucu. Tak boleh pisah. Atuk punya sayang pada cucu. Dek tahu tak, macam tu Abdul Muttalib dengan Nabi SAW. Anak-anak Abdul Muttalib tak berani datang dekat. Sebab apa? Abdul Muttalib ni garang. Kalau ada mesyuarat dekat Darun Nadwah, tak ada seorang pun anak-anak Abdul Muttalib berani datang dekat. Kalau Abdul Muttalib tak panggil. Tapi kalau Nabi datang, Abdul Muttalib akan kata, tepi, semua tepi. Tu, anak aku nak datang. Nabi akan berlari sampai dekat Abdul Muttalib letak tahibah. Sambil peluk Nabi sambil mesyuarat. Nabi sentiasa di sebelah Abdul Muttalib. Kadang-kadang tawaf dekat Kaabah, Nabi angkat Abdul Muttalib. Nabi angkat Abdul Muttalib pula. Abdul Muttalib angkat Nabi letak atas belakang. Tawaf keliling. Di mana ada Abdul Muttalib, situ ada Nabi. Di mana ada Nabi, situ ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah ibu Nabi. Abdul Muttalib lah ayah Nabi. Macam ni rapat hubungan Nabi dengan atuk dia. Dek, umur 8 tahun. Atuk Nabi pun Allah ambil. Nabi dah tak ada siapa-siapa lagi dah. Sekarang ni diwasiatkan kepada Abu Talib, pakcik Nabi, supaya dia jaga Nabi SAW. Dan semenjak hari itu Nabi membesar dengan siapa? Abu Talib. Seronok Abu Talib membesarkan anak yang sangat berkat ni. Bawa pergi ke Syam sama-sama berniaga. Mana pergi akan bawa Nabi, mencintai Nabi lebih pada anak-anak dia. Begitu Nabi berkeinginan bila Nabi dapat wahyu untuk ajak manusia pada Islam, antara orang yang Nabi ingin Islam dan beriman kepada Allah, siapa dia? Abu Talib. Nabi menikah, siapa masuk meminang? Abu Talib. Yang menjadi benteng Nabi ketika Nabi buat dakwah, orang-orang halau Nabi, hina Nabi, caci Nabi. Yang menjadi benteng Nabi siapa? Abu Talib. Orang Quraisy hormat Abu Talib. Tapi Abu Talib Islam ke tak? Tak Islam. Hari-hari Nabi fikir macam mana Abu Talib nak masuk Islam. Dan akhirnya sampailah waktu Abu Talib berada di hujung-hujung hayat dia. Ketika tu Nabi datang ziarah. Nabi tak dapat masuk dalam. Nabi cuma dapat duduk kat pintu saja. Sebab apa? Sebab orang-orang Quraisy pembesar semua dekat keliling tak mau bagi Nabi rapat. Ada yang dah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Mereka semua keliling tak mau bagi Nabi rapat. Sebab apa? Mereka tak mau Nabi dakwah Abu Talib masuk Islam. Daripada jauh Nabi kata, Ya Ammi, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai pakcik, ucaplah la ilaha illallah. Kamu pasti berjaya dan aku akan jadi saksi kamu di hadapan Allah nanti terhadap kalimah yang kamu ucap. Abu Talib tengok muka orang Quraisy. Abu Talib kata, seandainya bukanlah untuk menyejukkan hati kamu, dan seandainya lah mereka semua ni tak kata Abu Talib takut mati sebab sebut kalimah ni, pasti aku dah sebut dah untuk sejukkan hati kamu, wahai anakku. Dan Abu Talib mati tanpa Islam. Nabi menangis sedih. Dan Nabi SAW tak mampu bangun buat dakwah kerana kesedihan yang sangat-sangat dengan kewafatan Abu Talib. Abu Talib mati tanpa Islam. Maknanya neraka sampai bila-bila. Nabi doa keampunan untuk Abu Talib. Nabi doa hidayat untuk Abu Talib. Allah turunkan ayat Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi. Inna Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayat, wahai Muhammad, pada siapa yang kamu sayang, sebab Allah bagi hidayat pada siapa yang dia suka. Dek, Nabi menangis. Nabi sedih. Nabi kuatkan diri untuk bangun buat dakwah. Dek, daripada kecil Nabi menangis untuk iman sampai kat kita semua. Dan hari ni adik-adik semua dah Islam. Kalau kita cari kemuliaan yang selain daripada Islam, kita takkan jumpa kemuliaan melainkan kehinaan. Mulai hari ini insya-Allah kita doa sama-sama, kita azam sama-sama, kita usaha sama-sama untuk balik kepada agama dengan sempurna. Adik-adik ada baki masa tak lama dah. Hari Sabtu ni tangguh betul.
Setiap daripada slot, setiap daripada aktiviti, adik-adik buatlah sungguh-sungguh. Dengan penuh adab, belajarlah dekat sini untuk dibawa balik ke rumah dan hidupkanlah agama di rumah, insya-Allah. Boleh? Semoga Allah Ta'ala mudahkan, insya-Allah. Semoga kisah sirah yang kita baca dan kita dengar hari ini bertambah kecintaan dan kerinduan kita pada agama, insya-Allah. Kita doa sama-sama, boleh? Moga amin adik-adik semua pada malam ni menjadi asbab kita semua dapat kebaikan dan diterima oleh Allah Ta'ala. Okey, insya-Allah. Untuk doa, kita semua duduk gear satu. Amal semua duduk gear satu. Semoga amin adik-adik semua. Allah Ta'ala terima doa kita malam ni. Kita doa sama-sama. Adik-adik saya baca, adik-adik amin dalam hati. Tawajuh sungguh-sungguh, pejam mata. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima dan rasalah Allah sedang memandang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, Nabi dah tak ada dengan kami. Para sahabat pun telah wafat dan tinggalkan kami. Air mata, peluh dan darah mereka telah mengalir dulu, wahai Allah. Supaya iman masuk dalam hati-hati kami. Wahai Allah, hari ini kami merasa kenikmatan Islam. Kerana susah payah dan mujahadah mereka. Air mata yang tak pernah kering daripada wajah Nabi. Yang sentiasa mengalir ke pipi Nabi. Yang kerap kali membasahi janggut Nabi. Telah menjadi sebab hari ini kami dapat sebut nama Kau dalam kehidupan kami, wahai Allah. Kami rindukan Nabi, kekasih kami, wahai Allah. Kami malu, wahai Allah. Segala perjuangan Nabi untuk kami hadir pada hidayat. Hari ini kami sibuk dengan dosa, wahai Allah. Tangan yang kami angkat ni berlumuran dengan dosa. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Nak minta pun kami malu, wahai Allah. Tapi kami tahu kami sedang angkat tangan pada Tuhan yang Maha Pengampun. Yang pasti akan dengar doa kami. Yang selalu bagi lebih daripada apa yang kami minta. Wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami. Wahai Allah, kalaulah Kau zahirkan dosa ni, pasti seluruh langit dan bumi akan hitam dengan dosa ni. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampun dosa mak ayah kami. Kami sayangkan mereka lebih pada diri kami, wahai Allah. Kami tahu mereka susah untuk kami. Kami tahu mereka selalu menangis kerana kami. Kami tahu mereka selalu kecewa, sedih dengan perkataan kami. Kami tahu mereka selalu marah dengan akhlak kami. Wahai Allah, jangan Kau hukum mereka kerana kelemahan kami. Kami dengar Nabi kami beritahu, Nabi sebut dalam hadis, anak Adam mati terputus semua amalan melainkan 3. Yang satu ialah anak saleh yang mendoakan. Kami belum saleh, wahai Allah. Kami belajar-belajar nak jadi saleh. Tolong, wahai Allah, terima doa anak-anak ni, wahai Allah, untuk keampunan mak ayah kami. Kami tak sanggup tengok walaupun seiris luka pada jari mereka. Mana mungkin kami sanggup tengok kalau Kau campakkan mereka masuk dalam api neraka Engkau, wahai Allah. Tolong ampunkan dosa mereka. Api neraka akan cairkan gunung ganang. Api neraka akan cairkan batu-batu. Wahai Allah, jangan hancurkan mak ayah kami dalam api itu. Kalau mereka pernah tinggal salat, ampun dosa mereka. Kalau mereka pernah tak bayar zakat, ampun dosa mereka. Kalau mereka pernah buat kemurkaan, tak tutup aurat, ampunkan dosa mereka. Kami angkat tangan ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Tolonglah ampunkan dosa-dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ampun dosa guru-guru kami, wahai Allah. Ampun dosa seluruh ahli keluarga kami, wahai Allah. Ampun dosa semua orang Islam dalam dunia ni, wahai Allah. Kau berkatkan masa kami, wahai Allah. Kau jadikan kesan pada hati-hati kami dalam program yang kami sedang lalui ini, wahai Allah. Sehingga kami balik jadi anak yang saleh, penyejuk mata mak ayah kami dan penyejuk mata Nabi dan keredaan Kau, wahai Allah. Jangan Kau jadikan kami manusia yang akan menghancurkan agama, manusia yang akan menghancurkan umat, manusia yang akan menjadi asbab dibakar api, wahai Allah. Kami tahu kehidupan kami tak lama, kami akan mati. Wahai Allah, tolonglah jadikan kematian kami kematian yang meredakan Kau. Kematian kami menjadi asbab
diampunkan dosa umat ni dan dosa kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Banyak kami nak minta, wahai Allah. Wahai Allah, apa Nabi doa dalam doa Nabi yang minta untuk kami tu, kami minta untuk diri kami, wahai Allah. Janganlah kau berhentikan doa tu daripada kami, wahai Allah. Jadikan tangan kami diangkat seperti mana tangan Nabi diangkat dulu. Jadikan sebelum tangan kami jatuh, kau makbulkan doa kami seperti mana kau makbulkan doa Nabi dulu. Wahai Allah, apa yang Nabi minta jauh, wabak penyakit, bala bencana, permusuhan, pergaduhan, kau jauhkan dan hindarkanlah daripada kami, wahai Allah. Di kalangan kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, keluarga, kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا